Seperti boleh dijangka, setiap kali musim perayaan harga daging, ayam mahupun kambing akan naik. Ini pastinya memberi tekanan kepada rakyat terutamanya sekarang ketika ramai hilang pendapatan atau pendapatannya berkurangan. Mengapa ini terjadi dan seperti tiada langkah kawalan dilakukan? Ikuti siri pertama laporan Daging oleh Faris Azman. Harga daging tempatan di pasaran kini boleh mencecah sehingga RM35 sekilogram berbanding daging import sekitar RM15 sekilogram. Secara mudah, lebih ramai memilih daging import kerana harganya yang lebih murah. Namun sampai bila Malaysia perlu bergantung kepada daging import? Apa akan jadi dengan peternak tempatan? Kami ke Tanjung Karang, Selangor bertemu dengan penternak ini, Muhammad Faizal Idris atau lebih dikenali Pak Faizal, 61 tahun. Isu kenaikan harga makanan ruminan sebenarnya sudah lama menghimpit peternak tempatan. Pasal harga daging, harga ayam, harga dedak, ini isu yang meletup baru-baru ini. Sebenarnya isu ini isu yang lama. Isu ini adalah isu yang lama yang tidak ditangani. Ya, isu yang tidak diendahkan atau sengaja tidak diendahkan. Tidak ada logiknya harga makanan ternakan itu, bahan makanan ternakan itu naik berasaskan kepada bahan tempatan. Tidak ada logiknya. Kerana pertama saya nak tekankan, Malaysia ni adalah pengeluar sawit yang kedua terbesar di dunia. Dulu pertama ya. Kita mempunyai yang lebihan sawit itu by-product yang dipanggil palm kernel extruder, PKC, PKE dan sebagainya, yang mana itu by-product yang dulu dibuang tetapi sekarang sudah bernilai ya. Maka menjadi kegawatan itu ialah apabila bahan ini diekspor tanpa kawalan. Maka akhirnya para peternak misalnya hari ini terpaksa membeli antara bahan makanan lebihan sawit ini tadi, PKE, PKC ini, sehingga kan mencapai 700 satu tan. Dan kadang bila harga sawit turun, dia tak turun. Harga makanan ruminan catat peningkatan daripada RM47 kepada RM49 bagi 50 kg pada November tahun lalu. Kemudiannya meningkat kepada RM55 pada Januari, RM57 pada Februari dan kini mencecah RM60. Makanan ruminan import seperti jagung dan kacang soya juga mencatatkan kenaikan sepanjang tahun 2020. Bahan makanan asal yang diimport, iaitu berasaskan soya dan jagung, kita tak dapat elak kenaikan ini kerana di pasaran dunia juga berlaku perkara yang sama di mana kesan cuaca, perubahan cuaca menyebabkan ladang jagung ataupun soya terjejas, ya, global warming, ya, serangan belalang dan sebagainya. Tetapi pengeluaran itu tetap ada dan harga meningkat. Baik, kita pun import, pengimport akan import pada satu harga, kalau naik sekian harga. Bermakna import itu sekali, mungkin sekali 6 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Dia tak import hari-hari, ya. Dia import 6 bulan sekali dalam minbak kan. Jadi bermakna kalau berlaku satu kenaikan, hanya satu kenaikan. Tetapi yang hairan kenapa harga dedak yang dah diproses tiap-tiap minggu naik, harga ayam tiap-tiap kali naik. Ujarnya tiada kawalan terhadap harga makanan ruminan memberi tamparan hebat kepada penternak. Sudahlah kos meningkat, harga pasaran pula hampir tidak memberi pulangan. Di bawah skim harga kawalan musim perayaan, harga daging tempatan ditetapkan RM32 sekilogram bagi pemborong dan RM34 sekilogram bagi peruncit. Sebab kerana beritu akan memberikan balik kemudahan kepada keseluruhan rakyat. Kerana bila lembu murah, makanan murah, lembu akan murah. Tetapi bila keadaan ini tidak terkawal, saya belum mau masuk bahan makanan ekspor yang luar belum masuk, ini tempatan saja. Pastinya peternak akan gembira dan pada musim perayaan tidak berlaku macam sekarang, lembu saya harga engkau tentukan. Lebih malang, ada peternak terpaksa mencatu makanan kerana tidak mampu menanggung kos yang tinggi. Untuk rekod, terdapat kira-kira 42 syarikat pembekal makanan ruminan di negara ini. Timbul pula persoalan, mengapa sehingga kini isu sebegini tidak selesai?
atau hanya dilihat sebelah mata. Kenapa pula lagi kedua tidak ada perundingan antara pihak kerajaan dengan badan-badan ini ya untuk sustain membantu perkembangan peternakan negara ini ke arah mencapai self sustainability. Katakanlah untuk beberapa tahun ya. Sebenarnya tak banyak pun kita nak. Kalau dia lepaskan 1% ni tadi tiap-tiap bulan 1% pun cukup. Kita hanya ada 800,000 ekor lembu. Kambing hanya ada 500,000 ekor, penduduk 30 juta. Tak banyak mana pun. Ikuti laporan kedua esok bagaimana peternak menghasilkan makanan ruminan sendiri demi kelangsungan perniagaan mereka. Laporan Faris Azman, Isru Awani.